lambat sangat. This call is now being recorded. Okay. Alright, boleh nampak ya, dan media juga perlukan respon daripada awak semua sama ada melalui chat ataupun voice. Okay, kena Medium respon. esok ke hari Dan Sabtu? esok pula dah kan? hari Sabtu. Esok hari apa? Oh, awal lagi. Hari Sabtu. Minta maaf, hari Sabtu. Okay, nampak sangat ketakutan media macam dah nak habis minggu dah. Okay, thank you. Ingatkan saya hari Sabtu ni ya. Sebab saya rasa kelas awak yang media agak slow sikit sebab ada apa ni, cuti kan. Jadi banyak masa yang kita dah tak dapat nak cover. Sekejap. Media punya charger tak masuk pula. Okay. Okay, so semasa sesi perbincangan harap boleh semak jawapan masing-masing. Okay, sebelum itu media nak tunjukkan dekat Telegram apa yang media pin dekat message kat sini. Okay, media dah masukkan juga, mana pin message saya? Alamat dia dah pening dah. Oh, ada banyak sangat benda yang saya pin ya. Okay, mana yang saya pin yang latest? Alright, yang ni So dekat sini media dah masukkan dah. Link ni kita akan pakai sepanjang satu sem. Termasuk link yang media baru masukkan, link video Google Meet. So bila siapa nak cari video Google Meet, buka dekat sini. Okay. Dan media dah masukkan tarikh-tarikh dekat sini. UPS 1, Practical Test 1, Practical Test 2, UPS 2, Assignment dan juga UPS 3. Media baru letak minggu-minggu sekarang kita berada pada minggu yang ketiga. So naik cuti nanti minggu yang keempat. Nanti media akan update tarikh lah. Okay. So harap sentiasa rujuk dekat pin message ni. Okay. Kita akan bincang untuk exercise yang ketiga. Okay, soalan nombor 2. Dalam soalan nombor 2, kita baca sikit soalan dia. Soalan nombor 2. Kita mesti kena tentukan apakah kita punya output apa yang kita nak cari. So kalau tengok kat sini, apa yang kita nak cari adalah monthly net salary. Okay, dan ingat, jangan ambil perkataan yang lebih daripada 2. Monthly net salary tu ada 3. So pastikan ambil sekurang-kurangnya, maksimum adalah net salary. Okay, net salary. Jangan ambil panjang. Lepas tu macam mana nak dapat net salary ni? Nak dapat net salary ni, dia melalui working hour. So kalau working hour, ambil hour saja. 1 jam dibayar RM5.50. RM tak perlu ambil value terus. Okay. Dan ada 11% yang akan ditolak untuk KWSP. Okay, so kita boleh nampak kat sini, ini adalah kita punya output, hour kita punya input dan prosesnya adalah hour darab dengan RM5.50. Lepas tu tolak 11%, darab dengan 0.89. Okay, so plan macam tu dulu, baru kita buat pseudocode dan juga flowchart. Okay, so kita tengok soalan ni. Terima kasih pada yang dah share jawapan masing-masing. Okay, output net salary, calculate net salary, input hour. Betul, variable kat sini net salary, ini pun net salary. Okay, pseudocode, start dan juga stop, read hour, betul, formula net salary darab 5.5 darab 0.89, bagus, display net salary. Okay, nampak variable consistent, hour. Okay, net salary. Okay, very good, perfect. Okay, sekarang kita tengok untuk flowchart pula. Okay, flowchart, start, stop, read, bentuk parallelogram, formula bentuk rectangle, output bentuk parallelogram. Okay, betul. Variable pun konsisten. Hour. Okay, kat sini pun hour. Net salary, di sini pun net salary. Okay, very good. Variable konsisten. Boleh? Ada sebarang soalan untuk jawapan bagi soalan nombor 2? Ada tak jawapan yang berbeza? Tak ada, ini jawapan dia. Boleh? Okay, Madam pergi kepada sampel jawapan. Okay, baik. Thank you so much. Kita pergi lagi jawapan untuk soalan nombor 2 juga. Tapi rakan kita yang lain pula yang jawab untuk soalan ni. Okay, kita tengok dan rajin sangat pula saling soalan
Okey, tak apa, boleh je nak salin. Okey, tapi kalau ikut medan tak perlu salin pun tak apa. Tulis je kat atas ni exercise 3. Okey, sebab soalan dah ada dalam buku Okey. Tapi kalau salin tak apa, rajin. Nampak effort tu rajin sangat. Okay, kita tengok sampel yang kedua. Konsisten tak? Okey, nak cari net salary, calculate net salary input hour. Bagus. Variable konsisten iaitu kita ada net salary. Kat sini pun net salary. Okay. Next, pseudocode, start, stop, read, hour, darab betul, display net salary. Bagus, pandai, konsisten semua. Hour, hour. Net salary, net salary. Okay, so far jawapan dia pelajar perempuan sangat bagus lah. Saya tak nampak sampel daripada pelajar lelaki ni. Risau juga sebenarnya. Okay, start, read hour, net salary, display net salary. Okay. Bagus. Jawapan yang kedua ni juga adalah tepat sama seperti jawapan yang telah diberikan oleh pelajar yang pertama tadi. Okey. Boleh soalan nombor 2? Kalau dah dapat buat macam ni, insya-Allah awak okey lah. Kalau siapa masih lagi exercise 3 ni masih salah, maksudnya you kena lebih berusaha lagi. Sebab lepas ni akan lebih susah. Sikun yang paling senang. Kalau dekat sikun ni dah salah, kena keep practice lagi. Okay. Soalan nombor 2, settle. Tak ada soalan Meda bagi laluan untuk tanya soalan dulu. Silakan kalau ada. Okay, kalau tengoknya tak ada, kita pergi kepada soalan yang seterusnya, exercise 3. Terima kasih pada yang share jawapan. Yang tak share tu Meda harap buat lah buat, pastikan buat. Okay. Kita tengok soalan nombor 2. Rajin juga salin soalan. So Meda tak payah buka dekat sana lah. Soalan nombor 2 juga yang ni. Meda salah salin ke? Soalan nombor 2 juga Okey, nombor 2. Okey. Tak apa, kita semak untuk soalan nombor 2. Lagi sekali soalan nombor 2. Net salary. Okey, yang ni lain sikit. Kawan kita buat lain sikit. Tetapi masih lagi betul. Dia buat calculate net salary. Okey. Ada sedikit je yang tak konsisten. Apa dia? Kat sini net ada 2 T, kat sini ada 1 T je. So yang ni akan jadi silap lah nanti. Pastikan ada double T. Okay. Walaupun awak tulis panjang, calculate net salary based on working hours, betul. Tak ada masalah, betul. Okay, tetapi pastikan spelling kena konsisten. Kalau ada double T, pastikan tulis double T. Okay. Lepas tu kat sini working hour dan ada sebut based on working hour, konsisten, betul. Okay. Cuma kalau boleh, kalau working hour, ambil hour je. Kita cuba jadikan satu perkataan. Okay, cuba jadi satu perkataan. Alright, so kita tengok start dan juga stop. Read working hour, betul. Okay, kat sini kita perlu buang apa ni? Kita perlu buang, okay. RM ni tak perlu, jangan letak. Okay, dalam programming kita hanya letak variable sahaja dan nilai. Okay, kalau RM RM5.50 letak terus RM5.50, tak perlu perkataan RM. Okay, darab working hour, darab 0.89. Betul. Display net salary. Okay, kalau tengok kat sini variable consistent, net salary, betul. Net salary, ni baru consistent. Okay, working hour, working hours. Okay, betul. Okay, boleh. So inilah antara yang Meda nak pesan. Jangan letak RM, variable pastikan consistent. Madam nak tanya yang 0.89 tu dapat dari mana Okay, thank you. Bagus soalan tu. Kenapa kawan kita buat 0.89? Okay. 0.89 datang daripada yang 11% ini dia kata deduct. So bila 11% sama juga dengan 0.11. Yang ini yang kita kena tolak. So balance akan tinggal berapa? 89% kan? 89% jadilah dia 0.89. Maksudnya gaji kita tak dapat 100%. Kita hanya dapat 0.89 sahaja. Sebab apa? Dah tolak KWSP 11%.
kalau katakan confused, okay, saya tak boleh nak kira macam tu, boleh je buat formula macam ni. Mana? Okay, contoh, awak nak tulis salary dulu. Salary sama dengan, okay, formula ni terpulang kepada kita. Tak semesti sama dengan kawan. Okay, yang penting jawapan dia sama. Okay. Katakan nak kira salary, awak dah tahu dah hour, saya ambil hour je, hour darab dengan, kecil pula. Sekejap, macam mana nak besarkan dia. Okay. Hour darab dengan 5.5. Okay, yang ni faham kan? Lepas tu KWSP, dia tolak berapa persen? 11%. So awak pun nak ambil macam ni. 0.11 darab dengan salary. Okay, so awak punya net salary sama juga dengan, macam mana nak buat? Salary tolak dengan KWSP. Okay, formula macam ni pun boleh. Atau, okay, atau, yang dia tulis lagi satu, atau kalau tak nak buat macam ni, awak nak tulis salary, okay, net salary sama juga dengan salary, okay, ni salary awak kan? Salary, net salary hour darab dengan 5.5, ini awak punya gaji. Ini awak punya gaji. Lepas tu nak tolak dengan berapa? 11%. 11% daripada apa? Mana dia panjangkan sikit Dah masuk orang sebelah pula. Okay, mana pergi sini lah. Okay. Ini gaji kita. Masalahnya gaji kita ni akan tolak dengan 11%. So 0.11. 11% daripada apa? Darab dengan hour darab dengan 5. Okay. Betul. Formula awak yang mana satu? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Ini yang ketiga. Ketiga. Tapi panjang lah. Ya. Panjang lah. Tapi sama je cerita dia. Kalau macam ni kan, 0.11, kalau kita tak nak letak 0.11 ni, sebab kita nak tolak 0.11, that's why terus darab dengan 0.89. Boleh? Itu cerita dia. Tapi kalau awak confuse, boleh buat dengan cara awak sendiri. Okay, 0.89 ni samalah dengan nilai. Okay. 0.89 sama je dengan 0.11. Okay. Sama dengan 0.11 darab dengan hour darab dengan 0.11. Nanti awak kira untuk ketiga-tiga formula ni awak akan dapat jawapan yang sama. Okay, boleh? Dia konsep dia contoh kalau awak bekerja, awak kerja katakan 3 jam. Sepatutnya gaji awak kalau kita ambil yang senang lah 2 jam. 1 jam RM5.50. Kalau awak kerja 2 jam, awak akan dapat RM11. Okay, RM11. Masalahnya 11 ni adalah 100% gaji awak. 100% awak dapat. Tapi masalahnya sepatutnya awak dapat RM11, awak tak dapat RM11. Awak hanya dapat 89% saja gaji awak. Sebab apa? 11% lagi tolak KWSP. That's why, sebab tu senang nak kira. Ini kan gaji kita 0.89. Sebab tu 89% daripada gaji. Okay, jadi conclusion ni 0.89 darab dengan macam mana nak kira gaji? Salary darab hour. Okay, boleh tak? Boleh, madam. Okay, baik. Alhamdulillah. Madam, kalau buat monthly salary boleh ke madam? Boleh. Okay, katakan ini net salary tapi awak nak buat monthly salary. Okay, boleh. 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 Jangan sampai 3 perkataan. Maksimum 2 perkataan sahaja. Okay, jangan lebih daripada tu. Kalau boleh 1. Kalau boleh jadikan 1 perkataan. Okay, macam ni saya rasa buat salary pun dapat. Pun boleh juga. Salary sama dengan hour darab. Kalau dapat jadikan 1 perkataan lagi bagus. Okay, ada soalan lagi? Sebab tu madam
suka kalau awak yang kongsi jawapan supaya kita boleh perbetulkan. Kalau jawapan medium itulah standard je lah. Kalau jawapan pelajar dia ada pelbagai versi. Okay, ada lagi tak? Kalau jawapan anda berbeza, bagi tahu. Supaya kita boleh sama-sama tengok. Okay. So jawapan ni semua nanti medium akan masukkan dekat Google Drive dekat sini Kat Google Drive ni medium akan masukkan yang dah disemak. Okay, so awak boleh check anytime. Seterusnya, soalan nombor 2 dah selesai. Okay, kita pergi soalan nombor 3. Soalan nombor 3 Kalau ada problem, yang penting berani tanya. Okay, soalan nombor 3. Convert weight from kilogram to pound. Okay, so yang kita nak cari sekarang adalah pound. So calculate pound, input kilogram. Yes, bagus. Simple je, straight to the point. Nak cari pound, so calculate pound. Next, pseudocode. Okay, read kilogram. Pound, betul. Yes, bagus, betul, konsisten. Display pound, formula pun pound, input kita adalah kilogram. So kat sini pun read kilogram konsisten. Okay, bagus. Boleh? Okay, Madam tengok flowchart pula. Okay, flowchart, read kilogram, pound. Bulat tu tak perfect. Saya memang buat je. Okay, betul. Macam ni. Okay, ni bentuk. Yes, tak apa. Boleh. Okay. Alright. Terbaik, thank you. Okay, dapat tak yang lain? Okay. Ya kami je. Kami dia laju sangat. Dapat Okay, thank you so much sebab respon. Okay. Kena respon. Kalau awak tak respon nanti medium pun tak tahu boleh ke tidak. Lepas tu nanti awak pula nanti mengantuk pula. Okay, nombor 3 juga jawapan daripada pelajar yang lain pula. Kita tengok apa yang kita boleh perbaiki. Okay, kawan kita tulis weight in pound. Kalau tengok kat sini variable konsisten. Tetapi Madam tak galakkan. Okay, cuba elakkan perkataan yang lebih daripada 2. Okay, buang weight in pound ni. Tak perlu. Okay, tapi kalau dalam exam dapat maka betul je. Cuma kita elakkan. Kenapa nak elakkan? Sebab dia berkaitan dengan coding. Okay, cuba paling minimumkan perkataan tu. Right? Bukan salah variable tu konsisten, cuma elakkan. Sebab risiko untuk salah dalam coding. Okay, so kita tengok kat sini read end. Okay, read pula dah start end. Dia tak boleh partner dengan end. Dia kena partner dengan stop. Okay, kalau end, partner dia begin. Okay, read kilogram, weight, okay. Betul, semua betul. Variable konsisten. Tengok kat sini, kilogram, okay, variable dia kilogram, so kilogram. Betul. Lepas tu weight in pound. Betul, variable yang sangat konsisten. Cuma cuba elakkan daripada guna variable yang panjang. Elakkan. Okay. Paling tidak pun maksimum 2 saja. Jangan lebih daripada 2. Okay. Bagus, betul. Okay, variable konsisten, bagus. Start. Okay, betul? Yes, semua betul. Bagus, variable pun konsisten. Kita nampak dekat sini kilogram. Ini pun mana kilogram. Oh, ni tak konsisten kat atas tadi. Kat atas tadi, oh tak boleh. Kalau macam ni tak konsisten, nampak tak? Kat sini kilogram. Kat sini weight in kilogram. So dia akan jadi salah. Okay, saya padam balik sebab dah comot. Baru perasan dekat flowchart. Okay. Contoh kita nak cari weight in kilogram, weight in pound. Komputer pun cari mana weight in pound. Okay, jumpa weight in pound. Apa formula weight in pound? So dia pun check, oh weight in kilogram. Komputer pun cari mana weight in kilogram. Tak ada. Sebab weight in pound dia tak sama dengan kilogram. Kilogram is kilogram. Weight in pound is weight in pound. That's why Madam minta supaya variable kena ringkaskan supaya tidak berlaku macam ni lah. Okay, tidak berlaku macam ni. Variable kita tak konsisten. Okay, Madam buat warna purple dan warna hijau. Ini adalah variable yang berbeza. Kilogram tidak sama dengan weight in kilogram. Okay, so kalau macam ni dia akan dapat salah lah. Proses ni akan jadi salah. Sebab variable tidak konsisten. Okay, clear tak? That's why elakkan daripada variable yang panjang. Sebab ini risiko yang akan berlaku. Letak je pound. Weight, letak je kilogram.
then baru akan jadi betul. Okay, variable kena konsisten. Okay. Tapi saya dah nampak awak memang faham. Cuma variable je tak konsisten. Nampak kat sini. Ini kilogram, ini weight in kilogram. Komputer tak boleh faham. Komputer dia akan pegang. Kalau perkataan kilogram, dia akan pegang perkataan kilogram. Dia tak boleh nak fikir yang kilogram adalah sama dengan weight in kilogram. Dia tak boleh brain. Okay, dia akan tengok exactly. Jangan kata weight in kilogram dengan kilogram. Kalaulah kita terbuat contoh. Ini K huruf besar. Lepas tu dekat output kita buat K kecil. Ini pun dia tak dapat nak bezakan. Apatah lagi sekejap kilogram, sekejap weight in kilogram. Huruf besar, huruf kecil pun dia dah tak boleh nak baca. Okay, clear tak dekat sini? Benda-benda ni lah yang kita nak kena betulkan. Madam, Ya, madam. Okay, madam, ya saya. kalau daripada awal kan input kita Ya, buat saya. weight in kilogram. Kalau dari awal kita buat input tu weight in kilogram, lepas tu semua guna weight in kilogram boleh kan? Yes, Ya. boleh. Katakanlah dekat sini, okay, madam betulkan dulu. Okay, ni katakan ni betul. Ini akan jadi salah lah. Sepatutnya ni tetapi katakanlah dekat input ni, awak letak weight in kilogram. Okay, so konsisten tak dengan apa yang dekat proses? Konsisten dia akan jadi betul lah. Betul. Mesti kena sama. Contohlah macam contoh nama apa Contoh saya ambil nama Ahmad Khairul Azam. Nama dia Ahmad Khairul Azam bin Abdul Aziz daripada dia baby sampai dia matrikulasi. Nama dia adalah Ahmad Khairul Azam bin Abdul Aziz. Dia tak boleh masa tadika Ahmad, sekolah rendah Khairul, matrik Azam. Tak boleh. Itu tak konsisten. Ingat nama kita tu. Kita pergi mana-mana pun itulah nama kita, konsisten. Dia tak akan berubah-ubah walau apa pun yang berlaku kan. Kita makin membesar ke, kita dah kahwin ke, tak kahwin ke, nama kita itu konsisten. Boleh. Okay, bagus soalan tadi . Kalau dekat input ni tulis weight in kilogram, yes. So dekat sini akan jadi betul. Okay, katakan read weight in kilogram. So kat sini weight in kilogram, jadi betul lah. Okay, boleh . So pastikan variable kena konsisten. Okay, Madam highlightkan yang konsisten. That's why kenapa Madam kata perlu elakkan penggunaan variable yang panjang. Inilah risiko dia. Okay, boleh? Overallnya dah boleh buat dah. Okay, ada lagi soalan lain? Bagus, pandai. Okay, thank you so much tanya soalan-soalan tu. Okay, boleh? Alright, Boleh kita madam. pergi kepada soalan. Okay, thank you so much. Kita pergi kepada soalan nombor 3 lagi. Ada ramai yang share tadi. That's why Madam nak lebih daripada satu sampel supaya kita boleh nampak. Okay, apa perbezaan dia. Kita tengok yang ni pula. Okay, soalan nombor 3. Okay, nak cari pound, calculate pound, input kilo. Start, stop betul. Read kilogram betul. Pound, yes betul. Variable konsisten. Okay, kalau kilogram, ini kilogram. Sebab tu Madam selalu highlight nak bagi awak nampak variable tu konsisten. Okay. Next, kita tengok dekat sini. Okay, start. Allah. Okay, read kilogram, pound. Yes, betul. Pound. Variable konsisten. Kilogram, kilogram. Pound adalah pound. Okay, boleh? Soalan nombor 3. Okay. Madam pergi kepada, rasanya ada lagi sampel seterusnya. Oh, tak ada dah. Oh, ada lagi satu kot. Dah habis dah. Oh, habis dah. Nombor 3 dah selesai. Ada lagi soalan-soalan lain yang nak tanya yang tak sama dengan jawapan awak, boleh tanya. Okay. Bagi betul-betul faham untuk sekuen ni. Okay. Next, kita pergi soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 5. Okay, bagus yang share jawapan ni. Terima kasih banyak-banyak. Kita tengok soalan nombor 5. Salin soalan juga. Senang dia tak payah pergi sana dah. Okay, dia nak cari apa ni? Dia nak cari sale price. Okay, so dapatlah sale price, calculate sale price.
after 30%, 35% discount. So discount 35%. So yang kita kena bayar berapa? Tinggallah 65%. Ini yang kita kena bayar. Sebab apa 65% je bayar? Sebab dah diskaun 35%. Okay, input dia price. Betul? Okay, start, stop, read price. Okay, say price sama dengan price. Tolak price. Yes, betul. Formula ni pun betul. Bagus. Okay, variable consistent, price, price. Okay, lepas tu sale price, variable consistent, sale price. Okay. Selain daripada formula ni, kita tengok ada tak bagi yang sampel jawapan yang lain. Okay, ni betul Okay, formula dia boleh jadi berbeza-beza. Kemudian check flow chart dulu. Start, price, sale price, price. Okay, betul. Ya, variable consistent, price, ini price. Sale price, ini pun sale price. Okay, bagus, betul. Kemudian tunjukkan next pula. Okay, mungkin formula sedikit berbeza. Okay, yang ni lain pula. Okay, kita tengok macam mana. Okay, calculate sale price dan juga price, bagus, consistent, iaitu sale price, sale price, sale price. Okay, untuk pseudocode, start dan juga stop partner dia. Okay, read price, sale price, yes, betul. Lain kan formula tapi dua-dua betul. Okay, ini price, ini price. Sale price, sale price. Terus darab dengan 0.65 pun boleh. Kenapa 0.65? Sebab inilah harga yang kita kena bayar. 35% adalah diskaun. Jadi balance yang kita kena bayar 65% sahaja. Okay. Dapatlah 0.65. Okay. Betul? Yes. Bagus. Variable consistent. Okay. Sale price, sale price. Okay. Ada lagi tak sampel jawapan lain? Submit tengok dulu. Rasa macam dah habis. Rasa 2 je. Okay. Habis dah. Ini yang pertama tadi. Okay. Formulanya sedikit berbeza tetapi betul. Tapi betul. Ini dia kira harga diskaun. Okay. Manakala pelajar yang kedua pula dia terus darab dengan 0.65 pun betul juga. Okay. Dia terus ambil harga yang perlu dibayar. Kalau yang ini, harga yang perlu dibayar tolak dengan diskaun. Okay. Boleh? Ada sebarang soalan? Tak ada, madam. Okay. Baik. Ada yang dapat jawapan yang berbeza? Okay. Dah semak jawapan masing-masing? Okey, kalau semua dah okey, Madam pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan nombor berapa ni? Nombor 7. Nombor 7 macam dah bincang. Ni nombor berapa 13 Nombor 7. ringgit. Okey, nombor 7. Okey, baik. Soalan nombor 7. Soalan nombor 7. Output nak cari total price, betul. Calculate total price, input berapa orang dewasa dan berapa orang children. Yes, betul. Variable consistent, total price dan juga total price. Okay. So nampak kat sini buat formula kan. Untuk apa? Untuk guide kita mencari input. Apa input kita? So dapatlah dekat sini. Okay, hanya untuk guide saja, bukan letak dekat dalam proses. Jadi kita pergi dekat pseudocode. Start, partner dia stop, read adult and children, betul. Total price, ini pastikan bukan titik bertindih pastikan buat equal. Kalau titik bertindih dia jadi salah. Okay, total price adult, RM tak perlu. Okay, RM tak perlu. Kenapa tak perlu? Kalau kita run coding pun memang error. Sebab komputer tak boleh nak baca. Dia tak faham apa itu RM. Okay, total price. Alright, betul. Okay, boleh? Sebelum Madam pergi kepada flow chart. Boleh, madam. Okay. Seterusnya kita tengok flow chart. Madam nak tanya. Boleh, silakan. Kan ni tiket kan? Kenapa dia bukan selection? Kenapa dia sequence?
Okey, kalau tengok soalan ni kenapa dia bukan selection, kenapa dia sequence? Okey, bagus soalan tu. Cuba kita tengok dekat sini. Macam mana kita nak tentukan sama ada selection, sequence ataupun repetition? Okey. Sequence, selection, repetition. Okey, Madam mulakan dengan repetition dulu. Repetition ini kita boleh nampak contoh dia kata for 20 student. So 20 ni maksudnya kita nak kena ulang sebanyak 20 kali. Itu biasanya lah. Okey. Untuk selection bila kita nampak dia cakap if apa? Contoh, if price more 10. Baru dia suruh kita calculate. Ada syarat dekat sini. Ada perkataan if. Okay, itu selection. Dan selection ni juga bila kita kena choose. Okay, kita kena choose. Kita kena select. Either one. Kalau ada dua pilihan, A dan B, kita kena choose. Kita kena pilih. Tapi kalau sequence, dia tidak ada 20 kali. Dia tidak perlu pilih. Dia straight to the point sahaja. Okay, so macam contoh soalan ni. Ada tak apa-apa yang kita perlu ulang sebanyak berapa kali? Dia tak cakap, dia kata for a family. Kalau dia cakap for 5 family, baru dia adalah repetition. Okay, ada tak dia suruh pilih? Contoh, dia kata if adult more 10, baru pay. Ada tak dia bagi syarat? Ada tak condition? Condition apa-apa? Kalau tengok soalan ni tak ada sebarang condition. That's why dia adalah sequence. Okay, contoh kalau kita pergi dekat zoo. Kita bayangkan diri kita yang pergi ni, dia pergi mana? Water park. Okay, kita pergi water park. Kita pergi, contoh macam saya kan. Okay, ni saya. Madam Mila. Ni husband saya. Mr. X. Ni anak saya yang dewasa anak saya, macam mana nak cakap anak Okay, lelaki Okay, son yang dah besar ada 3 orang contohnya. Lepas tu anak saya semua lelaki. Son yang kecil ada 3 orang. So total sekarang bila saya pergi dekat water park, dekat kaunter tu apa dia akan tanya? Apa soalan dia akan tanya? Dia tanya tak awak lelaki ke perempuan? Tidak. Tak ada syarat kan, dia tanya berapa awak dewasa. Dia akan tanya berapa kanak-kanak. Oh ya Allah. Itu yang dia akan tanya. Okay. So dewasa saya berapa? Saya, suami saya, anak 3 orang. So ada 5 dewasa. Berapa kanak-kanak? Anak saya yang kecil ada 3. So semua sekali 8. Lepas tu kira lah harga dia. Okay. That's why dia sequence. Dia tak ada nak pilih-pilih. Dia tak ada. Tak je masuk. Kanak-kanak tak boleh masuk. Dia tak ada pilih. That's why dia sequence. Okay. Contoh soalan selection. Kita pergi water park juga. Okay, water park juga. Masih lagi saya 8 orang. Pergi water park, sampai dekat water park. Dia ada, kalau macam Taiping tu, dia ada Dia ada apa alamak, saya tak tahulah. Ada zoo kan, rasanya lah. Lepas tu ada kolam, ada pool. Lepas tu saya tak tahulah apa lagi ni. Katakan aktiviti lah. Okay, bila pergi je dekat zoo ni, dia akan tanya. Nak pergi zoo, nak pergi pool ataupun nak buat aktiviti. So saya kena pilih. Jika saya pilih if choose equal zoo, berapa saya kena bayar. If pool, saya pilih pool, berapa saya kena bayar. Jika saya pilih aktiviti, berapa saya kena bayar. So bila ada je pilihan yang kita kena buat decision, either zoo or pool or activity, itu baru selection. Sekarang dia tak ada pilihan, dia pergi water park je. So berapa dia kena bayar? Boleh tak? Boleh madam, faham madam. Okay, Alhamdulillah. Thank you bertanya. Okay. Ada lagi tak soalan nombor 7? Selesai. Flowchart Okay, untuk flowchart. Okay. Next. Okay, RM buang. Okay, buang RM, betul. Okay, betul.
Okay, cuma bentuk ni macam tadi lah mungkin susah nak lukiskan, tapi pastikan dalam exam dia bentuk macam kapsul sikit. Okay, jangan terlalu circle lah. Kalau bentuk oval boleh lagi, tapi ni nampak macam agak circle sangat. Okay. Alright. Boleh soalan nombor 7 selesai. Okay. Settle. Settle, madam. Okay, baik. Next kita pergi soalan nombor, ini soalan nombor berapa? Nombor 6. Okay. Nombor 6 ke ni? Ini nombor berapa? 5. Okay, soalan nombor 5. Lagi sekali ada yang share soalan nombor 5. Ni dah bincang tadi, madam. Dah bincang dah Okay, so dah settle dah. Ada tak soalan yang madam skip? Tak ada Okay. So dah selesai. Sekarang madam nak minta pelajar lelaki pula. Sebab pelajar perempuan dah jawab ni. Saya tak nampak lagi macam mana pelajar lelaki tulis. Madam nak minta okay, kita dah buat soalan nombor mana tadi soalan nombor berapa? 2, 3, 7 dan 8. 2, 3, 5, 7 dan 8. Sekarang madam nak minta nombor 9 ni madam akan explain lah sebab dia susah sikit. Okay, madam nak minta awak buat soalan nombor berapa ya? Macam semua dah buat lah. 2, 3, 5, soalan nombor 4. Nombor 4 senang je. 5 dah, 7, 8. Oh, semua dah. Semua dah selesai. Okay, kita buat soalan nombor 9 sama-sama. Boleh? Okay, nombor 9 Okay, satu soalan lagi yang kita akan buat. Nombor 9. Sementara tu saya nak minta awak cuba dulu. Saya bagi masa 5 minit untuk dapatkan idea macam mana nak jawab soalan nombor 9. Okay. Okay, cuba dulu. Lagi kita bincang. Ni nombor 9. Okay, dan stop recording dulu.